Hai, Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke channel aku Borak JC. Nama aku Farhan Roslan. So, untuk episod hari ini, aku akan borak JC daripada sebuah pasukan negara jiran kita, okay? So, hari ini kita luaskan sikit skop kita. Kita akan borak pasal JC di negara jiran kita, iaitu salah sebuah pasukan di Liga 1 Indonesia. So kalau korang nak tahu JC apa, korang layan intro aku dulu. Okay, tim yang aku masukkan hari ini adalah tim yang berasal daripada Jawa Timur, iaitu Persebaya Surabaya. Jadi pasukan Persebaya Surabaya ni adalah merupakan salah satu pasukan gergasi juga di Liga 1 Indonesia, di mana seperti aku cakap tadi, dia asal daripada Jawa Timur dan juga ditubuhkan pada tahun 1927. So pasukan ni dah memang lama, kira pasukan legend lah. Dan pada tahun awal penubuhannya, diorang dikenali sebagai SIVB. SIVB dikenali sebagai Surabaya Indonesia Football Band. Band kot, aku rasa. Bond, sorry. Tengok nota aku kat depan, Bond. Surabaya Indonesia Football Bond. So itu adalah nama pertama diorang lah. Kita tahu Indonesia adalah di bawah jajahan Belanda sebelum ni. Dan itulah, diorang mesti akan ada sisi-sisi vibe daripada Belanda tu sendirilah. Dan fast forward dalam 1960, so in between selepas sebelum kemerdekaan dan bila zaman kemerdekaan, orang ada tukar-tukar nama lagi, dan sampailah pada tahun 1960 mereka baru menggunakan nama Persebaya Surabaya. So which means Persebaya ni adalah singkatan daripada perkataan Persatuan Sepak Bola Surabaya. So singkatan jadi Persebaya. Senang. Singkatkan terus. Dan okay, fast forward. Dalam tahun 2010, diorang ada krisis, ada peristiwa hitam lah dengan PSSI. Di mana kita tahu selepas itu PSSI ada buat satu macam liga diorang sendiri lah. Diorang macam pecah dua. So maksudnya Persebaya di-join satu lagi liga. So ini antara kira sejarah hitam lah untuk bola sepak Indonesia tu sendiri. Dan pada tahun 2015, diorang kena ban. Dan pada tahun 2017, diorang balik semula ke kancah Liga. Dan pada waktu itu, Persebaya dan PSSI kira dapat kata putus untuk ni lah, Persebaya untuk masuk balik. Okey, sebelum tu, untuk pada tahun zaman dua league tu, satu league yang private, yang lain, satu league yang by persatuan. Persebaya, diorang tak mengenakan nama Persebaya Surabaya, diorang tukar nama kepada Persebaya 1927. Dan pada tahun 2017, diorang rujuk balik semula dengan PSSI, diorang dah kira berdamai balik, and diorang pakai balik lah nama Persebaya Surabaya. Tapi dengan syarat diorang kena main dekat Liga 2. So which is Liga 2 ni kat Malaysia macam Liga Perdana lah. Tapi kau suruh Persebaya main Liga 2, macam ni je lah Persebaya. Liga 2 tu diorang totally dominant, memang easy lah kan. Pasukan gergasi. So memang senang lah, kerja mudah lah untuk diorang. Dan diorang juara, dan lepas tu naik Liga 1 dan sampai sekarang lah kan, Persebaya Surabaya. Okay, untuk fans diorang dikenali sebagai Bonek, iaitu gabungan daripada ayat Bondo, Nekat. Iaitu Bondo ni adalah asset, dan juga nekat tu adalah keinginan yang kuat lah, nekat lah. So dipendekkan jadi Bonek. Bondo, Bon, Nekat. Jadi Bonek. Okay, Bonek tau. Yang Malaysia ni, yang orang Malaysia ni jangan nak tukar-tukar pula, okay? B-O-N-E-K, okay? Tu je, Bonek. Okay, jangan fikir benda lain. Tahu dah. Kan? Kawan-kawan kita yang Malaysia ni pelik-pelik sikit. Okay, Bonek, okay? B-O-N-E-K. Dan fanbase di Indonesia ni, Bonek ni adalah kedua terbesar di Indonesia lah, selepas Bobotoh. Di mana Bobotoh ni adalah, kita tahu Bobotoh ni adalah Persib Bandung. Dan
Bonek juga mempunyai hubungan yang aku dipahami agak baik juga dengan Bobotoh. Diorang kira rival, tapi rival yang agak friendly lah, yang agak baik lah. Tapi rival utama untuk Bonek ni adalah Aremania lah. So kita tahu Persebaya dan juga Arema FC berada di Jawa Timur, dan pola pertembungan dua kelab ini dikenali sebagai Derby Jawa Timur, ataupun Derby East Jawa. Dan inilah derby kedua terbesar di Indonesia selepas El Clasico Indonesia. El Clasico antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Itu kira paling besar lah. Aku rasa mostly orang Malaysia tahu antara derby Persija dan juga Persib Bandung ni. So, tanpa membuang masa, yang ditunggu-tunggu, aku akan review back set, back set untuk Persebaya Surabaya. Kita tengok. First of all, ini adalah pandangan hadapan untuk back set Persebaya Surabaya. Kita nampak ada logo Persebaya dan juga adalah authentic jersey 2020. Dan juga di belakang ini adalah Azhar, iaitu jenama sukan dan juga jenama made in Indonesia, dan juga dimiliki oleh Presiden Surabaya itu sendirilah. So Azhar ni adalah jenama sukan dan juga brand daripada Surabaya itu sendiri. Dan juga ada authentic, iaitu logo authentic ni lah, logo, dan material adalah material getah. So ini adalah bag. Dan menariknya dia ada tali ni. So tali ni sebenarnya tali ni ada dalam ni, cuma aku dah letak siap-siap kat luar. Actually bila dia sampai, tali ni dia dalam ni, dia tak ada kat luar. Dan kita boleh buat as a bag lah, bag untuk pergi ke sekolah ke, untuk anak-anak, untuk pergi belajar, di kelas ngaji, boleh buat bag. Dan juga untuk kita yang besar pun, kalau nak pakai untuk pergi kerja ke, untuk pergi bersukan pun maybe boleh kot, letak baju ke apa ke ataupun letak laptop pun boleh. Laptop pun aku rasa maximum size is 50 inch lah, 15 inci boleh muat untuk laptop ni. So kita tengok apa yang ada kat dalam back set Persebaya Surabaya ni. So of course first thing is jersey. Jersey aku akan cakap nanti. Kita tengok benda lain dulu. Ini dia ada macam satu template lah tentang transformasi jersey untuk Persebaya Surabaya. So kita tahu Surabaya kira dalam template ni dia menceritakan transformasi jersey Persebaya daripada tahun 2017 sampailah ke tahun 2020 lah, di mana memang jersey utama, memang design utama diorang akan pakai kain jenis koko lah. Kalau korang boleh tengok dekat template ni memang ada diterangkan lah. Dan juga di belakang ni, ini adalah penerangan tentang jersey utama untuk tahun inilah, di mana home adalah koko hijau. So which is ini aku akan terangkan dalam review untuk hari ini. Dan away adalah warna putih. Dan warna putih ini bermotifkan shark ataupun surau. So ini adalah merupakan haiwan ikon untuk Surabaya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah motif surau boyo, Tugu Pahlawan, iaitu salah satu tugu yang utama di Surabaya lah, dan terkit adalah berwarna hitam. Untuk yang seterusnya, apa lagi ada dalam beg ni adalah sertifikat. So ini adalah sertifikat. So kad dia adalah biasa je. Dan di logo Persebaya tu sendiri adalah logo monokrom. So ini nampakkan lagi ciri eksklusif lah pada kad ni. Dan kat belakang ni adalah ucapan terima kasih lah. Jadi untuk kad ni, dia punya kualiti kertas biasa je. So yang tertulis di atas sertifikat asli ni adalah juara sejati, tidak bisa instant, tidak bisa beli, harus benar-benar dijalani prosesnya, menyenangkan maupun menyakitkan. Dari Azrul Ananda, Presiden Kelab Persebaya Surabaya. So ini adalah just normal kad sertifikat sajalah. Untuk seterusnya adalah ini menarik. Dia ada muffler. So kita nampak di sini tulis Persebaya Wani. Bukan Hazwani, bukan Syazwani, bukan juga Wanu Syazwani. Wanu Syazwani tu budak office aku. Pasal aku petik nama kau kita balik semula pada topik kita. Persebaya Wani. Kita tahu Wani adalah Wani adalah
berani. Berani dalam bahasa Melayu kita. So Jawa dipanggil, dalam bahasa Jawa dipanggil Wani. So ini adalah Persebaya Wani, iaitu Persebaya Berani, yang juga merupakan moto bagi para bonek dan juga Persebaya itu sendirilah. Dan di bahagian belakangnya adalah bajul hijau. Okey, bukan mak kau hijau. Okey, ini adalah bajul hijau, di mana bajul adalah buaya dan hijau adalah hijau. So ini adalah motif lah, kira salah satu ikonik, benda ikonik di Surabaya itu sendirilah, iaitu buaya hijau. Dan juga logo yang dikenakan, ini logo Surabaya, Persebaya. So ini bukan embroidery, susah lah sebut. Embroidery, embroidery. Apa lah embroidery, bukan embroidery, tapi dia just sublimation biasa. Dan dekat sini ada logo autentik yang sama dengan bag tadi. So ini adalah material getah lah yang dipakaikan pada muffler ni. Jadi untuk kain ni dia sangat tebal, memang best, memang feeling dia memang best dan agak lembut. Dia macam seolah-olah macam, aku rasa sejadah pun menggunakan kain macam ni. Cuma bezanya dia tak baldu lah, macam mostly sejadah is dia baldu. Tapi dia punya kain agak tebal dan agak best lah kalau tengok kan. Dia punya ni, tebal kot dia punya kain ni. Okey, itu saja untuk apa yang ada dalam ni. So, letak kat sini. Dan yang benda yang dinanti-nantikan adalah jersey Persebaya Surabaya Home 2020. Ini adalah pandangan hadapan dan ini adalah pandangan belakang untuk jersey Persebaya Surabaya. Okay, first kali aku akan pergi kepada konsep warna baju ni dulu. Baju ni warna utama dia adalah warna hijau. Hijau dan backgroundkan background lah, ada sikit warna neon. Okay, so warna utama dia hijau dan juga warna hijau neon lah. So ia adalah combination yang menarik lah untuk konsep baju ni. Dan juga kita tengok pada kain. Kain yang dipakaikan ada 3 jenis. First itu kain kroko. Kedua adalah kain micro dot. Dan ketiga adalah kain mesh. Okey, aku akan pergi satu persatu dulu. First, kain kroko. Korang nampak tak? Corak-corak yang ada baju ni kan, line-line semua ni. Okey, ini adalah kain kroko. Dan setiap line-line ni, aku pegang ni, boleh rasa dia punya texture feeling dia. So dia seolah-olah korang pegang, korang usap korang pegang lah, macam seolah-olah kau pegang kulit buaya tu sendiri lah. So texture ni agak menarik lah, memang rasa mahal lah. Dan untuk kedua pula, iaitu kain micro dot. Kain micro dot berada di sini, iaitu di bawah lengan. So kita boleh nampak lah, ini adalah kain micro dot. Dan juga salah satu lagi, kain micro dot dipakai di bahagian collar. So kita nampak kat depan ni, okay, kat bahagian ni ada kain micro dot. Jadi dekat bahagian dalam ni, ini adalah kain jenis zip lah. Di mana collar dia adalah collar v-neck biasa sajalah. Cuma dia ada dua gabungan kain pada dua panel kain lah pada collar ni. Untuk di bahagian tepi pula, ini adalah kain mesh. So ini adalah kain mesh untuk bahagian tepi. So kita boleh tengok lah, dekat baju ni ada 3 kain utama yang dipakai lah. Okay, ini aku belum masuk lagi yang kat collar ni dengan juga kat bahagian lengan lah. So ini untuk lengan pula just normal biasa lah, kain tebal normal biasa. So ini agak tebal juga dan menggunakan 2 warna lah, iaitu hijau dan juga warna neon. Untuk logo Persebaya, so ini adalah logo Persebaya, di mana material yang dipakaikan adalah 3D TPU. So kita tahulah 3D TPU ni antara material yang paling popular dipakai di Indonesia tu sendiri dan juga di tim-tim besar lah. So ini untuk menampakkan lagi eksklusif dan lagi mahal lah sesuatu construction jersey tu sendiri lah kan. So aku nampak. Dan di logo ni juga, okay, aku explain sikit maksud logo dia. Korang tengok kan, ada ikan hiu dan juga ada buaya. So ikan hiu ni dikenali sebagai suro dan buaya ni dikenali sebagai boyo. So ini adalah
macam legenda lah kan. Legenda kita memang Surabaya ada satu cerita legenda lah tentang Suro dan Boyo ni. Untuk aku explain agak panjang, so korang boleh check sendiri lah legenda untuk dua ni. Dan di tengah-tengahnya sponsor utama dia adalah kapal api. Ini dia kapal api. Okey. Material yang dipakai oleh kapal api adalah cutting polyflex macam biasalah. So begitu juga dengan Extra Joss, ini adalah cutting polyflex. So aku pasti rakyat Malaysia akan tahu apa itu Extra Joss. Yang mana kawan-kawan yang biasa pergi ke mamak tu, aku sure mesti korang akan order Extra Joss yang berbentuk bungkus dan diletak di dalam mangkuk. Sebab apa? Sebab nak dapat bilangan yang banyak. Compare dengan dalam gelas sikit. Kawan aku Din suka sangat buat perangai macam ni. So bukan Din je lah, aku tengok ramai lagi kan. Tengok kalau aku lepak mamak, banyak yang order macam ni lah. So Extra Joss ni memang antara air yang quite famous jugalah kan, untuk para penggemar yang suka lepak kat mamak lah. So sekarang PKP, jangan lepak kat mamak. Okay, tunggu habis, tunggu keadaan tenang baru boleh lepak balik. Okay, kita balik semula kat JC ni. Untuk bahagian lengan pula, bahagian lengan ini adalah heat press biasa lah. So just heat press biasa, iaitu Honda dan juga MFM apa ni, MFM. Okay, ini dia pakai adalah heat press biasa lah untuk logo di bahagian lengan. Seterusnya kita pergi kepada logo apparel. Logo sport apparel untuk baju ni. Okey, kita nampak ini adalah logo Azhar. So Azhar ni adalah sport apparel lah untuk baju ni. So seperti yang aku terangkan tadi. So ianya berada di bawah. Kenapa dia berada di bawah? Aku difahamkan dia sepatutnya berada di tempat Extra Joss ni. Tapi since Extra Joss masuk, aku dengar last minute Extra Joss masuk untuk sponsor. So then Azhar pun terpaksa mengalah lah kan, sebab Azhar dengan Surabaya is satu entiti yang sama lah, management yang lebih kurang. So Azhar duduk bawah, so Extra Joss duduk kat atas lah. Dan untuk ni bahagian belakang pula, ada logo UM Surabaya lah, satu logo. Dan untuk name set yang dipakaikan adalah warna neon, iaitu sama juga dengan warna di bahagian collar. So ianya cantik lah dan kemas dan sesuai lah dengan konsep baju ni. Untuk pola baju ni, untuk pola baju ni adalah pola raglan. Kita boleh nampak lah, ini adalah pola raglan lah yang dipakaikan pada baju ni. Dan satu lagi, sebelum aku proceed ke bahagian dalam, kita tengok ini adalah authentic lah, iaitu logo authentic. Okay, nampak sama juga seperti di bag dan juga di muffler lah. So dia menggunakan material getah lah. Tak main lah kain-kain bangang-bangang tak ada. Kat sini pun dah letak getah tau. So nampak tak betapa detail dan awesome-nya baju ni. So aku akan pergi kat dalam lah baju ni. Okay, untuk bahagian dalam ni pula, ini tulisan baju hijau ni, korang tengok. Ini material yang dipakai adalah material getah, okay? Bukan material bangang-bangang, bukan heat press bangang-bangang, tak ada. Kat sini pun baju hijau tu, disebabkan baju hijau tu merupakan kira ayat dan kira sinonimnya untuk baju ni. Betapa diorang appreciate-nya buat baju hijau tu, diorang letak ni pakai material getah. Okay, diorang tak adanya just chop, tak ada. Diorang just macam, okay, baju hijau ni special, okay, kita letak material getah. So, memang bagi aku memang awesome lah. Dan macam biasalah, ini ada size, then Azhar, website Persebaya, then made in Indonesia. Okay. Dan yang seterusnya adalah, washing tag. Jom tengok washing tag ni. Nampak? Okay, washing tag ni ada warna. Okay, bukan warna black and white ke apa, memang ada warna. Dan juga ni macam biasalah, dia ada monokrom. So kalau aku rasa yang collect baju Indonesia, yang biasa ada baju-baju team daripada Indonesia, akan tahulah memang kebanyakannya dia selalunya berwarna lah. Dan monokrom ni aku rasa tak semua team, maybe certain team. Dan Persebaya memang selalu ada lah kot monokrom ni. So memang nampak tak tu punya dahsyatnya, eksklusifnya
monokrom ni. Dan satu lagi yang terbaiknya adalah last but not least, di bahagian detail di bawah ni. So kat bawah ni ada tulisan dia adalah Wani. Kau tengok banyak gila kan, Wani. Okay, baju ni bukan Wani punya, bukan. So Wani ni adalah iaitu berani lah, iaitu salah satu juga slogan untuk bonek dan juga Persebaya tu sendiri lah. Jadi kau tengok setiap slogan tu dia orang akan cuba untuk letakkan dalam baju ni, tapi dia tak menampakkan serabutnya baju ni, tapi dia letakkan di bahagian-bahagian yang aku rasa agak menarik lah. Okay, even dalam JC ni pun ada detail yang bagi aku yang sesuatu yang kita boleh appreciate lah. Dan yang terakhir sekali adalah, okay, aku pergi kepada tag. Last but not least, tag lah. Tag dia ni, ini tebal kot, bukan nipis kat bangang-bangang punya lah. So kat sini tulis lah Persebaya Store, dan dekat belakang ni adalah kami haus gol kamu. Okay, dan kat bawah ni adalah bangga beli asli. So dapatkan yang original, jangan beli yang hauk je. Okay, kalau beli hauk, apa yang aku cakap ni tak semestinya sama dengan yang hauk tu. Okay. Okay, untuk rating jersey ni, jersey Persebaya Surabaya aku bagi 8.8 daripada 10. So korang rasa macam mana baju ni? On tak on? So aku akan test fitting. So kita tengok fitting untuk baju Persebaya Surabaya. Ini adalah fitting untuk baju Persebaya Surabaya. Untuk baju ni, aku dipahamkan Persebaya hanya pakai 2 batch saja untuk baju ni. Okay, di mana aku tak ingat team mana dia orang lawan. Aku terlupa. Aku rasa satu team tu dia seri, satu match lagi dia kalah tipis sebab 3 macam tu. Dan dua-dua game ni main di Bung Tomo, iaitu home ground diorang sendiri lah. Dan lepas tu Liga 1 Indonesia kita seperti tahu cut sebabkan pandemik. Aku ingatkan diorang pakai jersey ni untuk Piala Menpora tu. Tapi rupanya diorang pakai baju lain, diorang pakai jersey lain. So maybe jersey khas untuk Piala Menpora lah. And untuk away dan third yang hitam tu aku rasa diorang tak pakai. Maybe aku tak sure either diorang akan carry forward untuk tahun ni ataupun macam mana. So kita tengoklah macam mana. Seperti kita tahu, dua pemain utama Persebaya Surabaya pada tahun lepas sekarang ini berada di Liga Super Malaysia. Kau tak tahu siapa? Tengok video ni. Mana setmu? Kenal tak siapa dua orang tu? Sir pakai Captain Armband, Captain kot dulu. Seorang lagi tak kabar kemu, striker. Cuma kat Liga Super ni kita nampak dia dok ngam lagi lah. Maybe mungkin yelah tahun lepas dia pun main sekejap. Lepas tu setahun rehat. Lepas tu nak boleh ke fitness balik mula tahun ni. Kena first match, injured pula. So maybe nak kena catch up balik fitness. Tapi okey lah dia main out. So dua player aku masukkan ni, yang captain tu Makan Konate. So merupakan yelah, kita tengok assist dia memang adalah king assist di Liga Indonesia pada king assist. Dan aku rasa Bonek pun suka dia, dan juga Aremania pun juga suka dia. Okay, untuk pengetahuan korang, sebelum Makan Konate kat Persebaya, dia berada di Arema FC. So Arema FC dan Persebaya ni adalah rival. Aku tak tahu macam mana Makan Konate boleh survive kat sana. Dan sebelum dekat Arema, dia di Sriwijaya, dan sebelum Sriwijaya adalah di T-Team lah. Dan David Da Silva. Okay, David Da Silva ni memang fan favourite lah untuk Bonek especially. So sekarang ni dia di Terengganu, dan aku harap performance dia di Persebaya akan terus bersambung lah di Terengganu FC. Okay, so sampai di sini sajalah ulasan aku untuk JC, untuk borak JC pada hari ini.
Kalau korang ada apa-apa pendapat tentang JC ni, dan juga kepada ya rakan-rakan bonek, ya rakan-rakan di Indonesia, kalau ya bisa-bisanya kalau kamu ada apa-apa idea, ada apa-apa mau dibincangkan atau apa-apa komentari ataupun apa-apa yang idea yang ingin disampaikan, bolehlah letakkan di ruangan komen bawah ni. Buruk saya aku cakap bahasa Indonesia. Aduh, sorry. Kalau ada apa-apa idea kan untuk di-share, okay, bolehlah share di ruangan komen ni. Okay, kalau korang rasa suka dengan video aku ni, like, subscribe dan share. So, pesanan aku untuk sebelum aku undurkan diri, jaga diri elok. Okay, especially rakan-rakan di Malaysia. Sekarang kita tahu kes pandemik, kes COVID makin naik. Okay, so sekarang ni pun kes dah cecah 4,000 hingga 6,000 dah pun. Jadi aku harap semua rakan-rakan yang menonton borak JC hari ni jaga diri, jaga SOP, kita jaga kita. So akhir kata daripada aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye.